Salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan satu topik yang penting, iaitu dasar pendidikan digital (DPD) dalam pendidikan sekolah rendah. Pelaksanaan dasar ini sebenarnya tercetus daripada keperluan mendesak untuk mentransformasikan sistem pengajaran kita agar kekal relevan dengan arus globalisasi dan ledakan teknologi semasa, di samping membina asas kognitif serta literasi teknologi murid seawal usia. Sehubungan dengan itu, pembentangan kami pada hari ini didasari oleh 3 objektif utama. Objektif yang pertama adalah untuk menguraikan konsep dan kerangka utama PDP, khususnya melalui aplikasi model TPEX dan teori konstruktivisme sosial dalam ekosistem pendidikan sekolah rendah. Seterusnya, objektif kedua pula adalah untuk menganalisis fenomena, isu dan masalah utama dalam pelaksanaan dasar ini secara spesifiknya dengan mengkaji jurang digital antara sekolah bandar dan luar bandar berserta tahap literasi digital, guru yang sangat pelbagai dan heterogen. Akhir sekali, menerusi objektif ketiga, kami akan membincangkan mekanisme pengurusan dasar yang efektif serta peranan pelbagai pihak berkepentingan dalam usaha permengkasaan bidang pendidikan digital negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Karinisa Aina binti Muhammad Nasiruddin akan membincangkan mengenai konsep umum serta isu dan masalah dalam dasar pendidikan digital. Dasar Pendidikan Digital atau DPD telah dilancarkan secara rasmi oleh KPM pada tahun 2023. Secara definisinya, DPD ialah satu kerangka komprehensif yang bermatlamat untuk melahirkan modal insan-fasi digital yang berdaya saing. Dasar ini bersifat strategik kerana ia bersinergi dengan agenda nasional seperti Negara Madani dan My Digital. Bagi mencapai matlamat tersebut, DPT memfokuskan kepada 3 aspek utama, iaitu meningkatkan penguasaan murid, memantapkan kompetensi pendidik serta mengupayakan infrastruktur dan kandungan digital yang berkualiti. Di peringkat sekolah rendah, dasar ini sangat kritikal sebagai asas literasi awal untuk merapatkan jurang digital antara bandar dan luar bandar. Bagi merealisasikan hasrat DPD ini, model TPEG digunakan sebagai kerangka teras dalam memantapkan kompetensi digital pendidik. Model ini menekankan sinergi 3 elemen penting, iaitu pengetahuan teknologi, pedagogi dan kandungan subjek. Melalui penguasaan TPEG, guru dapat merancang PDP yang lebih inovatif, sekaligus menukar konsep yang abstrak kepada lebih konkret dan relevan dengan generasi digital. Walaupun tahap kesediaan guru adalah berbeza-beza, DPD menangani cabaran ini melalui strategi latihan profesional yang berterusan. Selain kompetensi guru, kandungan digital di bawah DPD turut disokong oleh teori konstruktivisme sosial. Teori ini memegang prinsip bahawa pembelajaran optimum berlaku apabila murid berinteraksi dan berkolaborasi secara aktif. Di sini, peranan guru beralih menjadi pemudah cara atau facilitator yang menyediakan sokongan ataupun scaffolding digital. Kesannya, penggunaan media digital dalam subjek seperti sejarah dan RBT mampu mencetuskan perbincangan kritis dan meningkatkan kehebat murid. Malah, aspek kemanusiaan dan sosial tetap terpelihara walaupun pembelajaran berlaku secara maya. Namun begitu, dalam melaksanakan dasar yang murni ini, kita tidak dapat lari daripada fenomena isu dan masalah. Isu utama yang paling kritikal ialah jurang digital antara sekolah rendah bandar dan sekolah rendah luar bandar. Perkembangan pesat TMK hari ini telah mewujudkan ketidaksetaraan akses kepada sumber digital berkualiti, di mana infrastruktur di pedalaman masih jauh ketinggalan. Isu ini diburukkan lagi dengan faktor sosioekonomi keluarga yang menjejaskan kemampuan memiliki peranti dan internet. Akibatnya, potensi pedagogi digital terhad dan literasi murid luar bandar turut terjejas. Oleh itu, fokus penyelesaian perlulah menyeluruh, bukan sekadar menyediakan perkakasan, tetapi merangkumi latihan guru, sokongan teknikal dan kepimpinan sekolah yang proaktif. Bergerak kepada masalah yang kedua, kita berhadapan dengan literasi digital guru yang heterogen atau tidak sekata. Wujudnya jurang kompetensi yang ketara antara guru yang mahir digital dengan guru yang hanya mempunyai kemahiran asas sahaja. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia, had latihan
dan juga lokasi penempatan. Guru-guru di sekolah turut bertepan kekangan praktikal seperti masa yang terhad, ketiadaan sokongan teknikal, serta talian internet yang tidak stabil. Impak negatifnya, teknologi akhirnya sekadar menjadi alat tambahan asas, bukannya pembangkit inovasi pedagogi yang transformatif. Sebagai langkah cadangan, kita perlu memperkasakan program latihan profesional yang inklusif serta mengoptimumkan komuniti pembelajaran profesional atau PLC berasaskan teknologi di peringkat sekolah. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan berikan ruang kepada Evarina untuk meneruskan perbincangan. Bagi bahagian penambahbaikan berterusan sistem pendidikan, cadangan penambahbaikan yang dicadangkan oleh penyelidik ialah memperkukuhkan infrastruktur digital terutama di sekolah luar bandar, menyediakan capaian internet dan peranti digital yang mencukupi, memperbanyakkan latihan, bengkel, dan kursus kemahiran digital untuk guru, membantu guru mengaplikasikan model TPEC dalam PDP, menyediakan kandungan pembelajaran digital yang berkualiti dan mesra murid, menggunakan video pembelajaran dan kuis interaktif untuk meningkatkan minat murid. Bagi bahagian inovasi pula, penyelidik mencadangkan menggunakan aplikasi digital seperti Google Classroom, Quizzes, dan Kahoot. Mengaplikasikan teknologi AI dalam proses pembelajaran, menggunakan video animasi dan simulasi maya dalam PDP, meningkatkan penglibatan murid melalui pembelajaran interaktif, membantu murid memahami konsep dengan lebih mudah dan menarik, dan menggalakkan guru untuk menghasilkan bahan digital sendiri dengan mengikut tahap murid. Pada bahagian kaedah meningkatkan keberkesanan dasar, penyelidik mencadangkan mengukuhkan kerjasama antara sekolah, ibu bapa, komuniti, dan pihak swasta. Membantu sekolah menyediakan peranti dan kemudahan internet, melaksanakan latihan profesionalisme guru secara berterusan, meningkatkan tahap literasi digital guru dalam PDP, menjalankan pemantauan dan penilaian berkala terhadap pelaksanaan dasar, dan akhir sekali mengenal pasti kelemahan dan membuat penambahbaikan secara sistematik. Seterusnya, pengurusan dasar atau polisi. Cara pelaksanaannya adalah melaksanakan dasar pendidikan digital secara berperingkat, menyediakan garis panduan untuk latihan guru dan kemudahan teknologi oleh KPM, mengintegrasikan teknologi dalam proses PDP di sekolah, menggunakan aplikasi seperti Google Classroom dan Quizzes dalam pembelajaran, menggalakkan penggunaan media digital dan video pembelajaran, mendapatkan sokongan ibu bapa dan komuniti dalam pembelajaran digital di rumah. Bagi peranan pihak berkaitan pula, KPM perlu menggubal dasar dan menyediakan peruntukan keuangan. KPM perlu menyediakan latihan berkaitan kemahiran digital kepada guru. Pentadbir sekolah perlu memastikan kemudahan teknologi digunakan secara optimum. Guru membimbing murid menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dan ibu bapa memantau penggunaan teknologi anak-anak di rumah. Komuniti dan sektor swasta juga membantu menyediakan internet dan peranti digital. Seterusnya, pemantauan dan pentadbiran. KPM menjalankan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan dasar, menilai tahap penggunaan teknologi dalam PDP di sekolah. Pentadbir sekolah perlu memastikan kemudahan teknologi sentiasa berfungsi dengan baik, memantau tahap kemahiran guru menggunakan teknologi dalam PDP, mengadakan PLC dan pemerhatian PDP untuk penambahbaikan guru, mengurus data, dan rekod digital secara sistematik untuk tujuan penilaian dasar. Oke, nama saya Evelyn. Saya akan menerangkan tentang pemangkasan bidang pendidikan. Di sini terdapat 4 jenis pemangkasan bidang pendidikan. Yang pertama adalah kesan positif kepada pendidikan. PDP yang dilaksanakan di sekolah rendah adalah kreatif, interaktif, dan berkesan melalui teknologi digital yang digunakan. Sebagai contoh, guru akan menggunakan Google Classroom
quizzes dan Kahoot untuk menjadikan suasana pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Bukan itu saja, melalui kesan positif kepada pendidikan ini juga, ia dapat mengurangkan jurang pendidikan bandar atau luar bandar kerana bahan pembelajaran boleh diakses secara atas talian. Yang kedua adalah pengukuhan guru, di mana di sini penggunaan teknologi bukan sahaja dapat meningkatkan literasi digital dan profesionalism guru, malah ia dapat membantu mengurangkan beban tugas guru. Sebagai contoh, guru menggunakan AI atau video animasi dan pelbagai jenis aplikasi digital untuk merekod data dan menyediakan bahan PDP dalam pengajaran. Yang ketiga adalah pengukuhan murid, di mana di sini teknologi bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran digital dan penglibatan murid secara aktif dalam PDP, malah ia dapat melahirkan seorang murid yang kreatif, kritis dan berdaya saing. Sebagai contoh, murid belajar melalui permainan pendidikan dan video interaktif yang menjadikan pembelajaran lebih mudah untuk dipahami. Yang keempat adalah pengukuhan sekolah, di mana di sini teknologi bukan saja dapat meningkatkan kecekapan pengurusan sekolah secara digital, malah ia dapat membantu pembentukan sekolah pintar yang moden. Sebagai contoh, oleh penggunaan teknologi digital ini, ia dapat merekodkan kehadiran dan data murid secara sistematik. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pelan strategi di mana terdapat dua jenis pelan. Yang pertama adalah jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek di mana di sini ia lebih memfokuskan kepada infrastruktur digital dan akses internet di sekolah dan memperkasakan kemahiran digital guru dan penggunaan platform pembelajaran digital melalui latihan dan penggunaan platform. Sebagai contoh, guru menggunakan Classroom dan Microsoft Teams untuk membantu pelajar mendapatkan pembelajaran secara mudah dan boleh menghantar tugasan dan menjawab kuis melalui Microsoft Teams. Contohnya, sekolah luar bandar pula diberikan kemudahan melalui internet dan peranti digital. Okey, baiklah, saya akan menerangkan seterusnya adalah jangka panjang, di mana di sini pula adalah dia memfokuskan kepada mewujudkan sekolah pintar dan ekosistem pendidikan digital bertaraf dunia. Sebagai contoh, penggunaan AI dan teknologi digital sepenuhnya dalam PDP. Dan ini dapat melahirkan generasi yang mempunyai celik teknologi, kreatif dan berdaya saing global. Baiklah, saya akan pas seterusnya. Salam sejahtera doktor, nama saya Luciana Usun Robert. Seterusnya saya akan membentang bahagian perkongsian amalan terbaik. Terdapat 3 perkongsian amalan terbaik. Yang pertama adalah Sekolah Kebangsaan Cyberjaya. Di peringkat domestik, SK Cyberjaya menjadi penanda aras utama melalui konsep paperless classroom yang mengoptimumkan Google Classroom. Bagi mendepani isu literasi guru yang heterogen ataupun berbeza-beza, mereka memperkenalkan program mento-menti bernama Digital Champions. Dari aspek data pula, inisiatif Loka Digital digunakan bagi memastikan pentaksiran bilik darjah dapat dipantau secara langsung dan holistik. Yang kedua, model Estonia, e-Estonia daripada negara Estonia. Di peringkat global, negara Estonia menjadi rujukan terbaik menerusi program Project Tiger, di mana asas coding dan robotik diajar seawal usia 7 tahun. Kunci kejayaan negara Estonia terletak pada latihan digital mandatory bagi semua guru tanpa mengira usia, serta penyediaan infrastruktur internet luar bandar yang setara dengan kawasan bandar. Dan yang terakhir adalah platform Delima. Bagi konsep nasional, platform Delima bertindak sebagai pusat sumber sehenti yang inklusif. Ia menyediakan model latihan kendiri modular bagi membantu guru meningkatkan kemahiran mengikut keupayaan masing-masing sekaligus merapatkan jurang material pengajaran antara sekolah bandar dan sekolah luar bandar. Seterusnya adalah implikasi dan cabaran pelaksanaan dasar pendidikan digital di peringkat sekolah.
Bagi kesan dasar, pelaksanaan dasar pendidikan digital memberikan impak berbeza mengikut lokaliti. Murid bandar akan terus memacu kemahiran digital secara interaktif, manakala murid luar bandar berisiko terus tercicir jika akses tidak sama. Dari sudut kebajikan dan emosi guru, keterpaksaan beralih ke arah digital tanpa persediaan rapi boleh mencetuskan isu keletihan digital, teachers burnout. Selain itu, sistem seperti IDMI dan D5 dikhawatirkan bertukar menjadi bebanan pengkeranian baharu yang mengganggu fokus guru untuk membimbing murid. Seterusnya adalah cabaran pelaksanaan dasar pendidikan digital. Terdapat 3. Yang pertama iaitu masalah internet perlahan dan terputus serta kekurangan peranti seperti komputer dan tablet, terutamanya di kawasan pedalaman seperti di negeri Sabah dan di negeri Sarawak. Kedua, kepelbagaian latar belakang usia dan tahap kompetensi digital guru yang memerlukan kos tinggi serta masa yang lama untuk penyelarasan standard nasional. Yang ketiga, kekurangan sokongan ibu bapa kumpulan B40 di luar bandar yang tidak berkemampuan menyediakan peranti dan data internet di rumah menyebabkan ekosistem pembelajaran digital murid terhenti sejurus pulang dari sekolah. Dan bahagian yang terakhir adalah punca kuasa pelaksanaan dasar pendidikan digital. Yang pertama adalah Akta Pendidikan 1996 ataupun Akta 550. Akta ini merupakan tonggak tertinggi yang memberikan mandat undang-undang kepada Menteri Pendidikan untuk mengawal selia kurikulum. Seksyen 18 menjadi asas kuat bagi KPM mewajibkan penerapan literasi digital seawal peringkat sekolah rendah dan mengarahkan pengagihan sumber secara adil. Yang kedua adalah Surat Pekeliling Iktisas. SPI ini bertindak sebagai instrumen takbir urus dan arahan wajib bertulis daripada Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. SPI mewajibkan penggunaan pelantar ataupun platform seperti D5 dan IDMI, memberikan garis panduan etika serta keselamatan cyber sekaligus mengurangkan kekeliruan teknikal di peringkat akar umbi. Yang ketiga, Pelan dan Dokumen Dasar Kementerian Pendidikan Malaysia. Merujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025, khususnya anjakan ketujuh iaitu memanfaatkan ICT, dan dokumen DPD 2023. Dokumen hitam putih ini memberi kuasa operasi kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah untuk melaksanakan peningkatan kompetensi guru dan pembekal peranti secara berfasa. Dan terakhir adalah Dasar dan Rangka Kerja Digital Negara. Ini merupakan dasar makro luar Kementerian Pendidikan Malaysia seperti Rangka Kerja Ekonomi Digital Malaysia, MyDigital, dan Dasar 4IR Negara. Punca kuasa ini membolehkan KPM menjalinkan kerjasama strategik merentas kementerian bersama Kementerian Digital dan MCMC untuk menyalurkan projek nasional seperti internet satelit di bawah projek Jandela secara terus ke sekolah-sekolah rendah luar bandar. Sekian, terima kasih. Menelusuri secara ringkas bahagian rumusan, kelancaran PDP seri terbantu akibat ketidakseimbangan prasarana dan keadaan capaian rangkaian internet, terutamanya di kawasan pedalaman. Ditambah pula dengan isu para pendidik yang tidak ceria aktif, bukan sahaja berisiko menggagalkan objektif dasar, malah boleh mengakibatkan masalah keletihan digital ataupun teacher burnout. Oleh yang demikian, pemerkasaan sistem pendidikan secara holistik memerlukan satu plan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang komprehensif. Kita boleh mengambil inspirasi daripada perkongsian amalan terbaik di peringkat sekolah. Contohnya, Sekolah Kebangsaan Cyberjaya telah berjaya mengaplikasikan konsep paperless classroom, mewujudkan inisiatif pembimbing digital dan menggunakan lokal digital untuk pengurusan data serta pemantauan ketersediaan bilik belajar. Di peringkat antarabangsa pula, kecemerlangan model Estonia membuktikan bahawa pendedahan asas pengekodan seawal usia 7 tahun serta latihan kemahiran yang diwajibkan untuk guru
mampu menghapuskan jurang digital negara mereka. Di Malaysia pula, inisiatif seperti program Delima memainkan peranan yang sangat signifikan sebagai pusat sumber henti untuk menyokong pendidikan digital yang inklusif. Secara tuntasnya, pelaksanaan dasar pendidikan digital merupakan salah satu keperluan mutlak bagi mentransformasikan sistem pendidikan sekolah rendah agar sentiasa relevan seiring dengan arus penggunaan digital dan teknologi global. Aspirasi utama dasar ini diletakkan bagi memastikan isu jurang digital antara sekolah, kawasan bandar dan juga luar bandar dapat diseragamkan sepenuhnya tanpa ada yang tertinggal. Matlamat akhir kita adalah untuk melahirkan model insan masa hadapan yang celik hati, berfikiran kritis, inovatif, dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Namun, merealisasikan harapan ini menuntut kerjasama kolektif daripada pelbagai pihak. Pendidik perlu bertindak proaktif dalam meningkatkan kompetensi dan literasi digital, manakala kementerian wajib memastikan sokongan infrastruktur yang berterusan. Akhir kata, jalinan kerjasama strategi bersama ibu bapa, komuniti dan sekolah swasta amatlah kritikal bagi membina sebuah ekosistem sokongan pendidikan digital yang menyeluruh dan eksklusif demi kelangsungan pendidikan generasi yang akan datang. Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih.